Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya adalah tenaga pengajar bagi kursus elektrik di Kolej Vokasional Matang, iaitu Cikgu Muhammad Sahid bin Abdul Samad. Baik, jadi pada pagi ini kita membuat sesi pengenalan lah bagi bengkel elektrik bagi kepada pelajar-pelajar yang ingin masuk ke Kolej Vokasional Matang. Baik, di hadapan saya sekarang ini adalah bengkel elektrik yang mana di pintu utama masuk ke bengkel elektrik. Jadi di sini kita akan tengoklah nanti, lihat dan sebagainya apa yang ada dalam bengkel elektrik. Baik, jadi di sini adalah pintu utama sebelum kita masuk ke bengkel elektrik. Jadi di sini menunjukkan gambaran keadaan bengkel di hadapan lah. Baik, jadi seterusnya kita akan masuk ke dalam ya. Baik, kita akan memasuki bengkel elektrik. Baik, jadi terlebih dahulu cikgu ingin menerangkan apakah yang khusus berkaitan bengkel elektrik, khusus elektrik di Kolej Vokasional Matang. Baik, jadi pelajar-pelajar yang akan masuk akan belajar di Kolej Vokasional Matang selama 4 tahun. Baik, cikgu akan menerangkan tahun pertama pelajar akan mengikuti mata pelajaran pemasangan dan penyelenggaraan elektrik bagi satu fasa, iaitu pelajar-pelajar boleh belajar cara membuat pendawaian, pendawaian permukaan, pendawaian trunking, pendawaian kondyut, tetapi hanya untuk satu fasa. Pada tahun kedua, pelajar akan belajar pendawaian dan penyelenggaraan bagi 3 fasa. Yang ini lebih kepada macam industri ya. Baik, jadi selama 2 tahun, di akhirnya pelajar-pelajar akan mendapat sijil Vokasional Malaysia ataupun SVM. Dan ada satu sijil lagi, sijil tambahan adalah sijil Kemahiran Malaysia SKM tahap 3. Jadi pelajar-pelajar akan mendapat akan mendapat 2 sijil dalam masa 2 tahun yang pertama. Iaitu, saya ulang balik, adalah mendapat sijil SVM, sijil Vokasional Malaysia, dan juga sijil Kemahiran Malaysia bagi tahap 3. Yang mana sijil SKM 3 ini adalah sangat-sangat bernilai yang akan digunakan untuk bekerja di bidang industri. Selepas tamat lulus 2 tahun, pelajar-pelajar seterusnya akan meneruskan pengajian pada tahun 3 dan tahun 4. Tahun 3 dan tahun 4 adalah DVM, melangkah ke Diploma Vokasional Malaysia. Dengan syarat menghabiskan selama 2 tahun dan lulus, pelajar-pelajar akan dianugerahkan Diploma Vokasional Malaysia, yang mana pelajar-pelajar akan berpeluang menyambung ke peringkat ijazah. Baik, jadi DVM, SVM dan SKM, yang mana pelajar-pelajar beruntung akan mendapat 3 sijil sekaligus apabila memasuki Kolej Vokasional. Baik, cikgu akan menunjukkan salah satu contoh pendawaian yang digunakan. Saya rasa pelajar-pelajar pernah lihat pendawaian-pendawaian begini, tetapi ini adalah satu bentuk pendawaian permukaan lah bagi sistem perumahan kita. Tapi yang mana akan bermula daripada yang mudah, sederhana kepada yang susah lah. Jadi pelajar-pelajar nanti boleh buat pendawaian macam ni, ada Swiss, ada belajar soket, ada belajar pasang kipas. Bagi ini untuk adalah pendawaian satu fasa saja. Jadi pelajar-pelajar akan buat pada wiring bay ataupun papan pendawaian yang telah disediakan lah. Ini lebih kepada pelaksanaan amali. Baik, di sini cikgu menunjukkan adalah papan pendawaian yang ada dengan keadaan di bengkel di sebelah. Baik, di sini ialah pendawaian sistem pendawaian tersembunyi, yang mana pelajar harus membuat pendawaian di dalam simen, dan kita akan belajar cara menanam kondyut. Baik, jadi ini adalah pendawaian konkret ataupun tersembunyi. Baik, cikgu akan menunjukkan contoh pendawaian industri, yang mana pelajar-pelajar akan membuat pendawaian trunking. Nampak tak dekat atas ni yang berwarna oranye ni? Ini adalah satu contoh pendawaian trunking, tapi akan belajar buat lebih daripada ni lah. Ini hanya sekadar contoh. Jadi ini adalah saiz, berbagai bentuk dan sebagainya.
Jadi ni kalau nak tengok yang besar punya, ni ranking yang besar lah. Itu saja kita pergi ke tempat lain. Baik, di sini cikgu akan menerangkan tentang bilik kawalan motor. Ini adalah satu bilik untuk kawalan motor yang kita gunakan. Baik, di sini ialah panel bagi sistem kawalan motor yang menggunakan bekalan 415 lah. Jadi pelajar-pelajar nanti akan belajar lebih kepada bekalan 415 yang digunakan pada industri lah. Kalau kita tengok perbezaan pada rumah hanya menggunakan bekalan 240, tapi kita guna bekalan 415 yang lebih lagi lah. Baik, di sini di hadapan ni untuk pengetahuan pelajar-pelajar, ini adalah kawalan motor yang akan dibelajar lah. Jadi ni set satu ialah papan bagi pendawaian kawalan motor yang kita menggunakan berbagai-bagai alat. Ini adalah contoh motor elektrik lah yang akan digunakan. Baik, jadi kalau pelajar-pelajar berminat nak tengok benda-benda macam ni, apa lagi tunggu, mohonlah sekarang supaya tempat anda ada disediakan. Jangan lewat. Baik, jadi kita tengok yang bahagian lain lagi. Baik, cikgu akan menerangkan tentang satu lagi panel kawalan, yang mana panel-panel kawalan ni lebih lengkap lah. Baik, yang ini maksud dia pelajar-pelajar akan menggunakan kawalan untuk penyambungan kepada motor-motor elektrik. Baik, di sini nanti kita tengok panel-panel kawalan ni lebih besar saiz dan kehendak motor-motor elektrik ni lebih besar daripada yang ada. Jadi saya harap ambil peluang apa yang ada lah untuk belajar lebih kepada tentang panel kawalan motor. Ini adalah salah satu contoh transformer high voltage, yang mana transformer ini telah didermakan daripada Sesko Sarawak, dan transformer ini adalah kilowattnya adalah 11,550 kV ataupun 11,000 kV, yang mana penggunaan ni sangat tinggi lah. Jadi ini adalah satu contoh sebenar yang kita ambil dan pelajar-pelajar akan belajar semasa tahun 3 atau tahun 4, iaitu program bagi diploma vocational Malaysia. Akhir sekali daripada cikgu, daripada saya rasa semua pelajar-pelajar dapat gambaran ringkaslah apa benda keadaan dan pembelajaran di Kolej Vocational Matang bagi khusus elektrik. Jadi saya harap semua pelajar-pelajar yang menyaksikan video ini supaya memohon dengan segera bagi kemasukan ke bengkel elektrik. Jadi setiap kali sambutan memang ramailah, sebab kita limit satu kelas hanya 30 orang sahaja. Jika lebih daripada 30, maka permohonan anda akan ditutup. Jadi cikgu harap sekarang ni sudah ada iklan, pelajar-pelajar isi segera, dengan syarat pelajar adalah berminat, jangan tidak minat. Kalau tidak minat memang susah. Pastikan diri anda berminat, mohon, dan seterusnya belajar dan boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, yang boleh menjamin masa depan lah. Jadi saya harap pelajar-pelajar jangan lepaskan peluang ini. Dari saya Cikgu Muhammad Syed Abdul Samad ingin mengucapkan selamat belajar kepada pelajar-pelajar semua. Daripada saya sekian, terima kasih.